祝你弟兄姐妹平安。 Saudara-saudara dalam Tuhan Yesus, salam sejahtera. Bersyukur pagi ini saya boleh kembali menyampaikan pemberitaan firman Tuhan. 很感恩，今天我可以在你们当中再次传讲神的信息。 Tadi pagi ketika saya akan berangkat, kemudian saya berpakaian, istri saya bertanya, 刚才早上当我要出发的时候，我穿衣服的时候，我的妻子问我 kok hari ini pakai baju merah gitu ya. 你今天为什么穿红色的衣服呢？ Bapak Ibu, saya pakai baju merah ini bukan sekedar ini yang baru selesai dicuci begitu ya. 我穿这件红色的衣服，不是说因为它刚刚洗过了， Atau lagi seneng nih pakai baju merah. 或者我正在喜欢穿红色的衣服。 Tetapi memang di dalam kalender gereja bahwa hari ini adalah warna merah. 但是今天在教会的在教会的日子里，今天是红色的。 Mengapa warna merah? Karena kita bersuka cita. 为什么是红色的呢？因为我们心中快乐。 Kita bersuka cita karena hari ini kita merayakan Pentakosta. 我们心中快乐，因为今天我们要庆祝圣灵的降临节。 Kemarin saya WA dengan penginjil Arif, calon kader pendeta kita yang sedang praktek di satu gereja di Surabaya. 我昨天和一位同工，就是阿里传道，他以后是成为我们的准牧师，通话。 Saya tanya, lagi sibuk apa nih gitu ya? 我问他你在忙些什么呢？ Lagi sibuk dekor katanya ya. 他正在忙着布置。 Saya baru ingat kalau di GKI yang lain gitu ya, biasanya ketika Pentakosta itu gereja khususnya bagian mimbar itu dihiasi dengan buah-buahan atau hasil panen begitu ya. 我记起来说，在其他的教会里面，他们当圣灵降临节的时候，他们把讲台布置的那么样，就是把那个收割得来的果子布置在讲台上。 Mengapa demikian? 为什么是这样呢？ Karena memang di dalam kalender orang Yahudi bahwa Pentakosta selain memperingati turunnya Taurat begitu ya. 因为在犹太教的他们的肢体里面，因为这个圣灵降临节不单单是这个节日罢了。 Maafkan Bu Censi ya, bagian ini nggak ada di naskah khotbah saya, jadi mungkin agak susah terjemahinnya. Ya, jadi memang dalam kalender Yahudi itu bahwa hari ini ada Pentakosta itu hari raya panen. 今天的圣灵降临节也是收割节。 Dan tradisi ini diadopsi oleh gereja karena gereja memahami bahwa Pentakosta itu juga hari raya panen. 有许多的教会他们也是这样子做，因为他们知道说圣灵降临节也是收割节。 Bukan panen hasil bumi, 不是收割地土生出来的， tetapi panen jiwa. 但是收割灵命。 Karena kalau kita baca di dalam kisah para rasul ketika Rasul Petrus berkhotbah di hari Pentakosta. 因为当我们读使徒行传的时候，使徒彼得讲道的时候这么说。 Ada 3.000 orang yang bertobat. 那个时候有3000名的人悔改。 Itulah hari Pentakosta. 这就是圣灵降临节。 Hari di mana kita memanen jiwa. 就是我们收割，我们得着那些新的灵命的人。 Gereja kita memang tidak terlalu spesifik selalu memperingati akan Pentakosta. Ya. 我们教会好像没有说特别的来庆祝这个圣灵降临节。 Tetapi di dalam memperingati Pentakosta kita mau mengingat kembali pengajaran Tuhan Yesus yang kita sudah pelajari hampir 2 bulan ini. 但是在这个圣灵降临节的时候，我们要再次回想神的主耶稣基督的教导，就是我们这2个月里面有谈论到。 Sejak bulan April kita sudah mempelajari tentang 8 ucapan berbahagia. 从4月份开始，我们已经讲到8福。 Dan hari ini kita masuk ke ucapan yang ke-8. 今天我们进入第7个福。 Mari kita melihat di dalam Matius pasalnya yang ke-5 ayat yang ke-9. 让我们一起看马太福音第5章第9节。
Saya akan membacakan dalam bahasa Indonesia, Ibu Nirmala, Ibu Chen Xi akan membacakan dalam bahasa Mandarin. Kemudian di kali ketiga kita akan membaca bersama-sama yang bahasa Indonesia, yang bahasa Mandarin. 首先，牧师要用中文来，用英语文来读，然后我用中文来读。第3次的时候，请大家各自用自己的语言来读。 Mari kita baca bersama-sama Matius pasalnya yang ke-5 ayatnya yang ke-9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. 使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。 Mari kita membaca bersama-sama. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang merenungkan akan firman-Nya, terlebih lagi yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. 我们读经到这里为止，反读了，并且能够行出来的是有福的。 Adakah yang tahu ini lambang apa? 你们知道这是什么标记呢？ Ini adalah simbol perdamaian. 这是和平的象征。 Simbol ini muncul kurang lebih sekitar tahun 60-an kalau nggak salah ya. 这好像是在60世纪所出现 Saya 的。 mencari-cari apa makna daripada simbol ini. 我正在寻找说这个象征是什么意思呢？ Ada yang berkata bahwa simbol ini diambil dari simbol ini ya, dari kode bendera. Jadi semboyan apa ya istilahnya ya? Ya, dari simbol bendera begitu ya. 有的说这个是一个旗帜的象征。 Jadi kalau Bapak Ibu pernah melihat atau pernah memperhatikan di TV mungkin ya zaman dulu, kalau tentara angkatan laut atau apa namanya pramuka itu berkirim pesan itu lewat kode bendera. 如果你们看到的，可能在电视里面说，如果海军或者是童子军他们要给一些指示的话，是用旗帜来做。 Rupanya ini kode benderanya itu huruf gabungan dari huruf N dan huruf D, gitu ya. 原来这个象征的代号是有 N 和 D 的字母。 Mengapa demikian? Ya, karena ini diambil dari bahasa Inggris nuclear disarm. Ya. 这个是有英文来的，它的意思就是说要有核气的装备，要把它卸除。 Nah, kita tahu bahwa di tahun-tahtahun 60-an itu ya, itu adalah perang dingin. 我们知道在60世纪的时候，那只有冷战。 在60年代， Ya. Jadi pada zaman itu antara Uni Soviet waktu itu dengan Amerika itu ada perang yang nggak kelihatan. 那个时候，苏联和美国他们打仗，但是是看不到的。 Ada bahaya bahwa dunia akan terancam perang nuklir. 他们那个时候有危机，说世界将要领到核武器的战争。 Maka perlu ada pelucutan senjata nuklir, maka muncullah simbol ini. 因此，他们要卸除那个核武器的战争，以至于有这样的象征来出现。 Tapi ada yang juga mengatakan bahwa simbol ini sebenarnya diambil dari senjata yang diberdirikan begitu ya, kemudian ditopang begitu ya dengan senjata yang lain. 但是有些人说，这个象征就是好像是武器把它竖起来这样子排列。 Maknanya adalah tentara itu sedang beristirahat dan tidak perang. 他的意思就是说，军人们都正在休息，他们不再打仗了。 Jadi mereka sedang gencatan senjata. 那就表示他们正在停火休战。 Benarkah ini maknanya? 这是真的意思吗？ Apakah makna daripada damai yang Tuhan Yesus maksudkan di sini artinya tidak ada peperangan, tidak ada lagi perselisihan, konflik dan lain sebagainya? 那主耶稣所说的和平或者和睦，那到底是不是因为说没有了战争呢？ Kita akan mempelajari bagian ini, namun saya ingin mengingatkan kembali makna kata berbahagia sebagaimana yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. 让我们再记起到底和平是什么意思？ Kata berbahagia, 有福是什么意思？ Ya, jadi kata berbahagia itu ya di dalam bahasa aslinya itu adalah makarios.
有福它的原文是 Makarios， Makarios itu ada dua aspek. 它有2个意思。 Aspek pertama itu bisa diterjemahkan sebagai kata senang atau happy gitu ya. 第一个可以是说高兴或者喜乐。 Nah, ini menunjukkan sesuatu yang subjektif, sesuatu yang sifatnya pribadi. 这是主观的，是个人的。 Dan ini menunjukkan aspek perasaan, apa yang kita rasakan. 这是有关我们的感受。我们 Dan kemudian kata yang berikutnya, aspek yang berikutnya adalah aspek diberkati atau bahasa Inggrisnya bless. 另外一个部分就是说蒙福， Nah, ini sifatnya objektif gitu ya. 这是客观的， Jadi sesuai dengan kenyataan. 是关乎事实。 Jadi artinya ini aspek fakta yang ditunjukkan. 这就表示说是关乎事实。 Dengan demikian Makarios itu menunjukkan kepada kita sebuah perasaan bahagia yang dilandasi dengan fakta bahwa kita diberkati oleh Allah. 以至于 Makarios 这个字就是意思是说基于蒙神祝福的幸福感。 Jadi kita tidak sekedar merasa senang, merasa bahagia, tetapi kita juga merasakan berkat Tuhan itu. 我们不单单感受到高兴、喜乐或者蒙福，但是我们也知道上帝正在祝福我们。 Atau juga sebaliknya gitu ya, kita mendapatkan berkat, tetapi kita nggak merasakan senang. 但是反过来说，我们蒙福了，但是我们没有感觉到喜乐。 Jadi Makarios itu gabungan keduanya, bahwa kita pun hati kita, perasaan kita merasa senang, dan secara faktanya kita mendapatkan berkat Tuhan. 以致 Makarios 就表示说这2种的部分，说我们心中高兴、喜乐、幸福，因为我们也感受到神的祝福。 Kita sudah mempelajarinya dalam 7 aspek yang sebelumnya. 我们已经学了从7个福前头的6个福和今天。 Dan hari ini kita mau belajar dari aspek ke-7 tentang pembawa damai. 今天我们要学习第7福，就是使人和睦的。 Ya. Apa makna pembawa damai? 带来和睦的是什么意思？ Damai yang dimaksudkan di sini Bapak Ibu sekalian adalah dalam bahasa ininya ya, dalam bahasa aslinya itu bahasa Yunani itu Irene. 在希腊文的原文，平安就是 Irene。 Ya. Sedangkan dalam bahasa kata Irene ini diambil atau sama dengan bahasa Ibrani yaitu kata Shalom. 它和希腊文的原文 Shalom 是同一个意思，不是希腊。 Ping'an. Ya, ping'an. Ya. Jadi apa namanya? Kata Irene dan kata Shalom itu adalah kata yang sama. 因此 Irene 和 Shalom 是同一个意思。 Kalau Mandarinya itu ya ping'an gitu ya. 那就是意思就是说平安。 Nah, kata damai Bapak Ibu sekalian, kata Shalom itu tidak sekedar menunjukkan sesuatu yang sekedar perasaan saja. 平安不单单只做是我们的感受罢了。 Kadang kita bisa merasa damai sementara situasi di sekitar kita itu kacau balau. 我们可能会感到平安，但是周围的环境却是乱乱的。 Tetapi di sini damai benar-benar faktanya keadaan itu sungguh-sungguh adanya kedamaian. 在这里的和平，其实就是说，不单说心理感受和平，但是我们的状况也是和平的。 Kadang ada orang yang kita punya masalah dengan dia, ketika kita ngobrol ke dia, kita tanya, maaf ya, mungkin kita ada masalah. 当我们与人有嫌隙的时候，我们会告诉他说：“哎，对不起，可能我和你有不同的意见。” Waktu kita ngobrol dengan dia, dia bilang, saya mah nggak ada masalah dengan Anda, begitu ya. 当我们和他谈话的时候，他说：“哦，没有关系，我们什么都没有啊。” Realitanya mungkin ada sesuatu ganjalan di antara kedua orang itu. 但是事实上，在他们2个人心中都有梗做一件 Tapi 事。 perasaannya itu ya, ada yang satu merasakan, ada yang satu nggak merasakan. 但是他们的感受不同，有一个是感觉到了，但是另外一个没有。 Tetapi kata damai di sini adalah sesuatu yang utuh, begitu ya. 但是在这里的和平是一个完美的字句。
keadaan yang damai dan kita pun bisa merasakan akan kedamaian itu. 就是说状况是和平的，我们心中也能够感受到这个和平。 Nah, inilah makna dari Shalom. 这就是蒙福或者 Ping'an. 平安的意思。 Ya. Dan selanjutnya kita bisa melihat di sini Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang-orang yang membawa damai. 在这里，主耶稣说：“使人和睦的人有福了。” Nah, kata membawa damai di sini lebih tepat diterjemahkan sebagai pembuat damai. 在这里说能够带来和睦的人，他们可以是说造成和睦的。 Ya, bahasa Mandarinnya sudah betul ya, hemuteren gitu ya. Jadi pembuat damai. 他能够缔造和睦。 Nah, kenapa di sini dimaknakan bahwa bukan hanya sekedar membawakan damai itu, tetapi benar-benar orang yang membuat damai itu dia membawa suasana, membawa kondisi, membawa keadaan damai itu datang di tengah-tengah 为什么 lingkungannya. 这里的说话是说和平，但是却是真正的和平，就是说状况和心态都一样的和平。 Ada inisiatif dari orang yang membawa damai ini untuk menerapkan damai itu di dalam keadaannya. 在这里带来和睦的人，他愿意把和平都能够坐落在我们每个人身上。 Oleh karena itulah Rasul Paulus di dalam Roma pasal 12 ayat 18 mengatakan demikian. 因此，使徒保罗在罗马书12章18节这么说： Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah di dalam perdamaian. 若是能行，总要尽力为众人和睦， Ya, perdamaian dengan semua orang. 和众人和睦。 Maksudnya adalah kita harus menjadi orang yang berinisiatif agar kedamaian itu boleh terjadi. 意思就是说，我们自己要自动自发的，使得这个和睦共处能够发生。 Nah, biasanya ini terjadi di rumah tangga ya. 这时常都出现在我们的家庭里， Saling gengsi siapa yang minta maaf duluan, gitu ya. 他们各自自作说是谁要先求原谅。 Karena apa? Karena dianggapnya kalau yang minta maaf duluan itu adalah yang salah. 因为首先要求原谅的，应该他就是犯错的。 Padahal di dalam bagian ini kita diingatkan kembali bahwa kita perlu yang menjadi yang berinisiatif untuk boleh membawa kedamaian itu terjadi di dalam kehidupan kita. 但是在这里是说到，我们要自动自发的使和睦共处能够发生。 Jadi kita tidak menunggu orang lain, tetapi kitalah yang menjadi agen atau kitalah yang menjadi orang yang membawa kedamaian itu. 我们不必等待别人，但是我们自己就成为那个和睦的使者。 Kita tidak sekedar membawa damai, kita membuat damai itu bisa terjadi. 我们不但带来和睦，我们也要使和睦能够发生。 Dan hal yang berikutnya yang kita lihat di sini bahwa Tuhan Yesus berkata, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka disebut anak-anak Allah. 在这里，主耶稣也说：“使人和睦的人有福了，因为他们必称为神的儿子。” Bagian ini cukup unik, Bapak Ibu sekalian. 这一段的经文很特别， Karena bagian ini dikatakan bahwa mereka akan disebut anak-anak Allah. 在这里这里说，他们必称为神的儿子。 Ya, jadi di sini bukan disebut disebut itu bukan dipanggil, itu dipanggil tetapi bukan menjadi. 被称为，并不是说成为。 Ya, jadi dipanggil gitu ya, diciao gitu ya, saya tulisnya di situ ya. Bukannya jadi cengwei ya, itu ya. Bukan menjadi gitu ya. 不是被成为，但是是称为。 Ya, maknanya apa? 意思是什么呢？ Maknanya adalah disebut sebagai anak-anak Allah itu bukan sebuah syarat, tetapi sebuah karakter. 被称为神的儿女不是一个条件，而是我们的品质。 Ketika kita membawa damai, kita bukan menjadi anak Allah, tetapi kita disebut anak Allah.
就是说，当我们带来和睦的时候，并不是我们成为神的儿女。 Kalau kita membawa damai kemudian kita menjadi anak Allah, itu artinya syarat, begitu ya. 就是我们带来和睦，然后我们就被称为神的儿女，那就是一个成为神的儿女，那就是一个条件。 Karena kamu sudah membawa damai, nah, kamu adalah anak Allah, gitu ya. 因为你已经带来了和睦，所以你可以被成为，所以你成为了神的儿女。 Bukan, tetapi karena kita membawa damai, maka kita pun disebut, dipanggil sebagai anak Allah. 不是那样的，但是因为神称我们为他的儿女，我们就把和睦带来。 Kita tahu di dalam Yohanes 1 ayatnya yang ke-12, Tuhan Yesus berkata, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. 在约翰福音第1章12节这么说：凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄，做神的儿女。 Yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. 就是信他名的人。 Bapak Ibu sekalian, inilah menjadi anak Allah. 弟兄姐妹们，这就是成为神的儿女。 Apa syarat menjadi anak Allah? 成为神的儿女有什么条件呢？ Tetapi syarat menjadi anak Allah adalah percaya kepada Kristus. 其条件就是说我们信基督。 Dan anak Kristus itu karakternya adalah dia membawa damai. 信基督的儿女，他的特征就是带来和睦。 Jadi di sini Bapak Ibu sekalian dipanggil atau disebut sebagai anak Allah itu bukanlah sebuah status, tetapi sebuah pengakuan. 因此，在这里被称为神的儿女，不是一种地位，但是是被认可， Ya, jadi sebuah pengakuan daripada Tuhan sendiri. 是神自己认可的。 Saya menggambarkannya itu mungkin seperti ini ya. Kalau ada seorang ibu yang lagi nimang-nimang anaknya gitu ya, dia pasti berkata, aduh lucunya ini anakku gitu ya. 当我做一个比喻说，当一个母亲抱住她的孩子的时候，她会说：“哎呀，这个孩子多么可爱。” Ya, dia statusnya itu adalah anaknya. 他那个孩子的地位是母亲的孩 Dan 子， dia mengakui itu sebagai anaknya. 他承认那是他的孩子。 Gambaran yang lain kalau ada seorang ayah begitu ya, anaknya berprestasi gitu ya. 另外就是当一个父亲，他拥有一个有成就的孩 Ketika 子， anak itu dipanggil ya, kemudian menerima akan sebuah penghargaan gitu ya. 当他的孩子被呼叫的时候，然后接受了一个奖杯。 Nah, ketika itu si ayah ini bilang ke orang sebelahnya, itu anak saya, gitu ya. 那个时候，可能做父亲的会对他旁边的人说：“那个是我的孩子。” Statusnya ya, faktanya dia adalah memang anak daripada orang tua itu. 其地位原来他也就是那个父亲的孩子。 Dan ketika dia melakukan sesuatu dan itu membawa kebanggaan bagi orang tuanya, itu menjadi pengakuan yang diucapkan oleh mulut sang ayah. 但是当他做了一些事，而且能够使他的父母自豪的时候，那么从父母的口中就出现了认可。 Demikianlah maksudnya ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka yang membawa damai, mereka akan disebut sebagai anak-anak Allah. 因此，主耶稣说，他们带来和睦的人，他们将被称为神的儿女。 Mereka akan mendapatkan pengakuan daripada Kristus. Mereka tidak sekedar menjadi anak Allah, tetapi mereka melakukan apa yang dilakukan oleh anak-anak Allah. 他们将被基督认可，他们不单是说是一个神的儿女，但是他们也能够行出神要。 Karena karakter anak Allah itu ada di dalam orang itu ditunjukkan ketika dia membawa damai. 因为神的品格有在那个带来和睦的人的身上。 Pak Hasan menjelaskan di minggu yang lalu bahwa anak kalimat kedua dari ucapan berbahagia itu terjadi di masa yang akan datang. 陈南山牧师这么说，他说在第二个字句的里面是说将来是
Jadi sesuatu yang terjadi di masa yang akan datang. 就是说一件将来要发生的事。 Tetapi yang terjadi di akan datang itu sesuatu yang pasti terjadi. 但是呢，将来要发生的事是真正的会发生的。 Demikian pula halnya ketika Yesus mengatakan akan disebut sebagai anak Allah. 这就是说，神说我们是他的儿女。 Satu waktu ada pengakuan daripada Tuhan sendiri bahwa kita adalah anak-anak Allah. 神就会认可我们是他的儿女。 Karena itulah Bapak Ibu sekalian di dalam kisah perumpamaan talenta. 因此，在这个才干的比喻里面， Ketika hamba yang setia, hamba yang melakukan bagiannya, yaitu hamba yang mendapatkan 5 dan 2 talenta, datang menghadap Tuhan itu. 就是当一个仆人是忠心的，他已经得到领了5000银子的，然后他又再转来了5000银子来到他的主人面前时， Dan ketika mereka mengembalikan baik yang diberikan dan apa yang sudah diusahakan oleh tuannya. 当他们把已经领来的，而且已经转到的还给主人的时候， Matius 25 ayat 21 menunjukkan kepada kita apa yang dikatakan oleh Tuhan itu khususnya kepada yang mendapatkan 5 talenta. 在马太福音25章21节，这里专门只做说那个已经领到5000又转了5000的仆人。 Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. 主人说：“好，你这又良善又忠心的仆人， Engkau telah setia di dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab di dalam perkara yang besar. 你在不多的事上有忠心，我要把许多事派你管理。 Masuklah dan turutlah di dalam kebahagiaan Tuanmu. 可以进来享受你主人的快乐。” Kata bahagia di sini berbeda dengan bahagia yang disampaikan di Matius pasal 5 ayat 9 tadi. 这里的快乐和在马太福音第5章Bahagia di sini adalah digambarkan seperti sebuah perjamuan yang dilakukan oleh seorang tuan kepada hambanya. 这里是好像是一个主人为了他的仆人而设立的演习， Atau perjamuan pernikahan begitu. 就好像在婚姻的演习上。 Jadi karena hamba ini telah setia dan melakukan apa yang menjadi bagiannya, dia disebut sebagai hamba yang baik dan setia. 因为这个仆人他已经忠心的做成他被托付的事情，以至于他被称为良善又忠心的仆人。 Demikian halnya juga dengan kita, ketika kita membawa damai itu bagi orang lain, kita pun akan disebut sebagai anak-anak Allah. 我们也是一样的，当我们能够带着和睦给众人的时候，我们也将被称为有福的。 Dan ketika Tuhan Yesus datang kembali, dia berkata, baik sekali hai hambaku yang baik dan setia. 因此，当主耶稣再来的时候，他会说：“你只又良善又忠心的主人， Turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu. 进来享受你主人的喜乐吧。” Bapak Ibu, kita pastinya mengenal 2 tokoh ini ya. 弟兄姐妹们，你们一定会认得这2个人物。 Yang menarik dari Lady Di dan dan Bunda Teresa gitu ya. 吸引人的关于戴安娜王妃和特蕾莎修女之间的事。 Yang pertama, keduanya dikenal sebagai tokoh perdamaian dunia. 首先，他们是被称为和平的使者。 Dan kalau kita lihat bahwa tahun kematiannya itu sama gitu ya. 我们看到他们过世的年是一样的， Tahun 1997. 是在1997年。 Dan rupanya di waktu yang tidak jauh berbeda. 而且他们相隔不久。 Lady Di meninggal tanggal 31 Agustus 1997. 戴安娜王妃她在8月31 Ya, 号过世。 sedangkan Bunda Teresa itu meninggal 5 September 1997. 特蕾莎修女她是在9月5号过世。 Selang kurang dari sebulan ya, beberapa minggu saja. 5 hari. Malah 5 hari. Maaf, matematika saya kurang baik. Kurang dari
hanya sekitar 5 hari ya perbedaannya. 只相差5天罢了。 Ya. Dan yang menariknya adalah bahwa di waktu berdekatan itu tetapi mereka meninggal dengan situasi yang berbeda. 吸引人的是，他们虽然在相近的日子过世，但是他们的状况不一样。 Kita tahu bahwa Lady Di meninggal di dalam kecelakaan yang terjadi. 我们知道戴安娜王妃她是死于车祸， Dia meninggal di dalam kecelakaan bersama dengan pacarnya. 她是和她的恋人一起， Jauh dari anak-anak yang mengasihinya. 远离她爱他们的儿女。 Sementara Bunda Teresa, dia meninggal di rumah sakit. 特蕾莎秀尼她是死在医院里， Dia meninggal dikelilingi oleh anak-anak rohaninya karena dia tidak menikah. 她死的时候被她的属灵的儿女们围绕，因为她不结婚。 Dia meninggal di dalam kedamaian yang dia rasakan. 她是带着她心中的和平过世。 Yang menjadi pertanyaan di antara kedua tokoh perdamaian ini, sesungguhnya mana yang layak disebut sebagai duta perdamaian? 吸引人的是说，在这2个人物当中，是谁可以被称为和平的使者呢？ Lady Di di dalam kehidupan rumah tangganya kita tahu begitu banyaknya kejadian yang terjadi dan mungkin dia tidak merasakan kedamaian di dalam dirinya. 戴安娜王妃在她的生平中已经经历到那么多在家庭里面的不和睦，以至于 Dia pun mati dalam kondisi yang tragis. 然后她也死于车祸，是不平常的。 Sementara Bunda Teresa 特蕾莎秀尼呢？ sejak masa kecil, masa muda dia berjumpa dengan Tuhan. 她从年轻的时候就已经遇到了神， Sumber damai yang sejati. 那就是永恒的和平的源头。 Dan damai itu tidak hanya dia simpan bagi dirinya sendiri. 他并不将这样的和平放在他的心中罢了， Damai itu dia bawa kepada orang-orang yang memerlukannya. 他把这样的和平带到那些需要的人当中。 Dan damai yang dimilikinya itu menular kepada orang-orang di sekitarnya. 他所拥有的和平，他能够传播给在他周围的人。 Dan seluruh dunia bisa melihat damai itu sungguh-sungguh dia tunjukkan. 全世界都能够看到他所显现出来的和平。 Bahkan beliau juga mendapatkan penghargaan Nobel Perdamaian. 他甚至于能够得到了和平的奖状。 Damai yang dia berikan, yang dia terima, dia bagikan kepada sesamanya. 他所领受到的和平，他能够分享给他很多的人。 Hari ini kita memperingati hari Pentakosta, 今天我们纪念无形节， hari turunnya Roh Kudus. 就是圣灵降临节。 Ketika memikirkan bagian ini, saya teringat akan perkataan Tuhan Yesus sebelum dia mengalami kematian di atas kayu salib. 当我想到这一些的时候，我也记起主耶稣在还没有上十字架的时候，他所说的话。 Dia berbicara kepada murid-muridnya bahwa dia menjanjikan seorang penolong bagi mereka. 他告诉他的门徒们，他应许一位保惠师来到他们当中。 Seorang penghibur yaitu Roh Kudus yang akan datang kepada mereka. 保惠师就是圣灵降临到他们。 Ketika Kristus tidak ada di dalam dunia ini, maka Roh Kudus akan bersama dengan murid-muridnya. 当基督已经离开这个世界以后，就是保惠师将与他们的门徒们同在。 Dan di dalam pengajarannya itu, di dalam Yohanes pasal 14, di ayat ke-27, Tuhan Yesus berkata demikian. 在他的教导里，就是接着约翰福音14章27节怎么说？ Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. 我留下平安给你们，我将我的平安赐给你们。我所赐的不像世人所赐的，你们心里不要忧愁，也不要胆怯。 Inilah janji Tuhan bahwa Tuhan menjanjikan Roh Kudus yang memberikan kedamaian di dalam diri kita.
这就是神的应许，神应许圣灵降临，这就是能够使我们的心中有平安。 Mengapa kita merasakan damai? 为什么能够感受到平安呢？ Karena kita sudah diperdamaikan dengan Allah sang sumber damai itu. 因为我们已经以那个和平的源头和睦了。 Dan ketika kita didamaikan, maka kita menjadi anak-anak Allah. 当我们已经与神和睦的话，我们就成为神的儿女。 Dan sebagai anak-anak Allah adalah tugas kita untuk boleh membagikan damai itu kepada sesama kita. 身为和睦的使者，我们成为神的儿女，我们就要将我们的和平带给众人。 Dan ketika kita membagikan damai itu, kita patut, kita layak untuk disebut sebagai anak-anak Allah. 当我们把和平带给众人的时候，我们就可以被称为神的儿女。 Menjadi refleksi bagi setiap kita, sudah berapa lama kita beribadah berbakti kepada Tuhan. 我们已经多久来敬拜？我们来崇拜主。 Sudahkah kita menerima atau memiliki damai itu? 我们是否已经拥有这个和平呢？ Dan jika kita sudah menerima akan damai itu, 若是我们已经领受了那个和平， adakah kita membuat perdamaian atau membawa orang kepada sang sumber damai itu? 我们是否已经将这个和平带给众人呢？ Ataukah kita hanya menyimpannya bagi diri kita sendiri? 或者我们只是将这个和平存留在自己的心中？ Dan ketika kita sudah membagikannya, adakah kita sudah disebut anak-anak Allah? 当我们已经分享的时候，我们是否已经被称为神的儿女？ Kita dipanggil sebagai anak-anak Allah. 我们被呼召，我们成为神的儿女， Karena kita sudah menunjukkan karakter daripada anak-anak Allah. 因为我们已经彰显属神儿女的品格。 Di mana kita berada, kedamaian itu boleh dirasakan sesama kita. 当我们处在什么地方，那么他们就能够感受到我们带来的平安。 Sudahkah itu terjadi dalam kehidupan kita? 我们的生命中已经发生了这些事情吗？